Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Ustaz berharap anda semua sentiasa berada dalam keadaan yang sihat. Insya-Allah, pada hari ini kita akan belajar pelajaran 14 iaitu yang bertajuk pengurusan harta selepas kematian. Baiklah, murid. Terdapat dua unit di dalam tajuk ini, iaitu unit yang pertama yang bertajuk wasiat dalam Islam dan unit yang kedua ialah yang bertajuk faraid. Baiklah murid-murid, pada hari ini kita akan belajar berkaitan dengan unit yang pertama iaitu wasiat dalam Islam. Apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini? Iaitu terdapat 5 objektif pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama ialah anda boleh menyatakan maksud, hukum dan dalil nakli wasiat. Yang kedua, anda boleh menjelaskan galakan dan cara berwasiat. Yang ketiga, menjelaskan rukun dan syarat wasiat. Yang keempat, menerangkan pembahagian harta wasiat. Dan yang kelima ialah menerangkan hikmah pensyariatan wasiat. Jadi itulah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Jom murid-murid, kita teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, apakah yang dimaksudkan dengan wasiat? Okey, dari segi bahasa, wasiat ialah perintah atau pesanan, iaitu merupakan maksud daripada perkataan wasayatun di dalam bahasa Arab. Baiklah, menurut hukum syarak, maksud wasiat ialah ataupun dari segi istilah syarak, wasiat ialah ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hidup untuk mengagihkan harta selepas kematiannya menurut hukum syarak. Jadinya murid-murid, di sini terdapat dua kata kunci, iaitu yang pertama ialah semasa hidup. Maksudnya wasiat ini berlaku semasa seseorang itu hidup untuk mengagihkan hartanya selepas seseorang itu meninggal dunia. Maka berlakulah ataupun terlaksanalah wasiat tersebut menurut hukum syarak yang telah ditetapkan. Baiklah murid-murid, apakah hukum wasiat ini? Hukum wasiat ialah sunat, iaitu mendapat pahala apabila seseorang itu membuat wasiat. Dalil nakli wasiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil walidain. In taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin.
Shadaqallahul Azim. Surah Al-Baqarah ayat 180 yang bermaksud diwajibkan ke atas kamu apabila seseorang daripada kamu hampir mati jika dia ada meninggalkan harta. Hendaklah ia membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik, yakni menurut peraturan agama, sebagai suatu kewajipan ke atas orang yang bertakwa. Jadi ini adalah merupakan dalil menggalakkan kita sebagai umat Islam untuk membuat wasiat. Dalil nakli yang kedua ialah daripada hadis Rasulullah SAW yang berbunyi, Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, Ma hakkum ri'im muslimin lahu syai'un yusi fihi yabitu lailataini illa wa wasiyatuhu maktubatun indahu. Riwayat Al-Bukhari, yang bermaksud seseorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang boleh diwasiatkan tidak sepatutnya tidur selama 2 malam berturut-turut melainkan wasiat yang tertulis di sisinya. Jadi ini adalah merupakan galakkan kepada kita sebagai umat Islam untuk membuat wasiat. Baiklah murid-murid, seterusnya objektif yang kedua ialah anda boleh menjelaskan galakkan berwasiat dan cara pengurusan wasiat. Di dalam hadis Rasulullah SAW telah menyebut berkaitan dengan galakkan berwasiat ini. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang berbunyi daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, iaitu Man mata ala wasiyatin mata ala sabilin wa sunnatin wa mata ala tuqan wa syahadatin wa mata maghfuran lahu. Riwayat Ibnu Majah, yang bermaksud sesiapa yang mati dalam keadaan berwasiat, maka dia telah mati di jalan Allah SWT dan sunnah Rasulnya. Mati dalam keadaan takwa dan syahid, serta mati dalam keadaan diampuni dosanya. Jadi begitulah murid-murid, galakkan kepada kita sebagai umat Islam untuk melakukan wasiat. Semoga kita akan mendapat pahala sebagaimana pahala mati orang yang syahid. Baiklah murid-murid, seterusnya bagaimana cara pengurusan wasiat ini? Terdapat 3 cara menguruskan wasiat. Yang pertama ialah wasiat tersebut berlaku ataupun dikira apabila sebaik sahaja kematian pewasiat. Maksudnya wasiat itu akan terlaksana ataupun diberikan kepada orang yang telah orang yang ditetapkan penerima wasiat itu
apabila orang yang memberikan wasiat, iaitu pewasiat, telah meninggal dunia. Yang kedua, harta wasiat itu hendaklah tidak melebihi daripada 1/3 daripada keseluruhan harta, iaitu jumlah ini diberikan kepada selain daripada mereka yang berhak mendapat harta pusaka tersebut. Maksudnya, mereka yang berhak, iaitu waris kepada si mati, tidak boleh menerima harta wasiat ini. Seterusnya, yang ketiga ialah dilaksanakan setelah selesai perbelanjaan pengurusan jenazah dan hutang si mati. Maksudnya, baki daripada harta yang telah ditinggalkan oleh si mati, hendaklah menyelesaikan urusan ini terlebih dahulu. Kemudian barulah boleh melaksanakan urusan wasiat tersebut. Seterusnya, rukun dan syarat bagi setiap rukun wasiat ini. Baiklah murid-murid, terdapat 4 rukun wasiat. Iaitu yang pertama ialah pewasiat. Yang kedua, penerima wasiat. Yang ketiga ialah harta yang diwasiatkan. Dan yang keempat ialah sirah, iaitu lafaz wasiat tersebut. Baiklah murid-murid, untuk yang pertama ialah rukun wasiat yang pertama iaitu pewasiat. Apakah syarat sah yang mesti ada kepada seorang pewasiat? Yang pertama ialah berakal. Tidak sah wasiat bagi orang yang gila. Yang kedua, baligh. Tidak sah wasiat bagi kanak-kanak. Yang ketiga ialah secara sukarela, iaitu tidak sah wasiat bagi orang yang dipaksa. Dan yang keempat ialah merdeka, iaitu tidak sah wasiat bagi seorang hamba, kerana hamba tidak boleh memiliki harta. Baiklah, seterusnya yang kedua ialah syarat bagi penerima wasiat. Yang pertama ialah diketahui dengan jelas, iaitu sama ada wasiat tersebut kepada individu tertentu atau organisasi tertentu. Tidak sah wasiat yang diberikan secara umum, iaitu wasiat yang tidak jelas siapakah penerimanya. Yang kedua, penerima wasiat tersebut masih hidup. Tidak sah wasiat kepada orang yang telah mati. Yang ketiga ialah layak untuk memiliki dan menguruskan harta. Maksudnya penerima wasiat itu hendaklah layak untuk menguruskan dan memiliki harta tersebut. Tidak sah wasiat kepada janin dalam kandungan, kerana janin ataupun bayi tersebut belum dilahirkan lagi. Baiklah, seterusnya yang ketiga ialah syarat sah bagi harta yang diwasiatkan. Yang pertama ialah harta tersebut hendaklah bernilai, iaitu berharga, mempunyai harga. Yang kedua, harta tersebut boleh dipindah milik. Yang ketiga, harta yang harus
dan bukan sesuatu yang haram. Maksudnya, tidak sah mewasiatkan harta yang haram, iaitu harta yang tidak harus di dalam syarak. Baiklah, seterusnya syarat bagi rukun wasiat yang terakhir iaitu syarat bagi sirah. Iaitu yang pertama ialah lafaz wasiat boleh digunakan sama ada secara jelas atau kiasan. Sebagai contoh, secara jelas seperti aku berwasiat rumahku kepada Ali selepas aku mati. Itu maksudnya secara jelas. Manakala contoh secara kiasan pula ialah seperti kata Ali, hartaku ini untuk Zahid beserta dengan niat wasiat. Maksudnya, perkataan yang digunakan oleh Ali tersebut ialah secara kiasan ataupun secara sindiran. Yang kedua ialah penerimaan berlaku selepas kematian pewasiat, iaitu tidak sah sirah ini ataupun lafaz ini berlaku sebelum pewasiat meninggal dunia. Jadi begitulah murid-murid, terdapat 4 rukun dan setiap rukun ini mempunyai syarat-syarat tertentu bagi membolehkan wasiat itu dilaksanakan. Baiklah murid-murid, seterusnya ialah pembahagian harta wasiat. Bagaimanakah harta wasiat ini dapat dibahagikan, iaitu berapakah kadar yang dibolehkan. Majoriti ulama berpendapat bagi orang yang meninggalkan anggota waris, kadarnya ialah tidak lebih daripada 1/3 daripada keseluruhan harta. Ini adalah berdasarkan kepada sebuah hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahawa aku telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, Ya Rasulullah, ana zu malin wala yarithuni illa ibnatun li wahidah. Afa atasaddaqu bi sulusai mali? Qala la. Qultu afa atasaddaqu bi syatrihi? Qala la. Qultu afa atasaddaqu bi sulusihi? Qala as-sulusu was-sulusu kasirun. Muttafaqun alaih. Yang bermaksud, wahai Rasulullah, aku mempunyai harta dan aku tidak mempunyai waris kecuali seorang anak perempuan. Bolehkah aku mewasiatkan 2/3 hartaku? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan separuh, iaitu 1/2 daripadanya? Rasulullah SAW menjawab, tidak boleh. Aku bertanya lagi, bagaimana dengan 1/3 daripadanya? Rasulullah SAW menjawab, maka bolehlah berwasiat 1/3 daripada harta. Sedangkan 1/3 itu pun banyak.
Jadi begitulah murid-murid berkaitan dengan pembahagian harta wasiat ini, iaitu jumlahnya ialah 1/3 sahaja daripada keseluruhan harta yang boleh diwasiatkan kepada mereka selain daripada waris. Baiklah murid-murid, yang terakhir ialah hikmah pensyariatan wasiat. Apakah faedahnya apabila kita melakukan wasiat ini ataupun apabila berlakunya proses wasiat ini? Yang pertama ialah mendapat pahala walaupun selepas meninggal dunia. Maksudnya harta yang kita wasiatkan itu akan mendapat ataupun boleh digunakan kepada orang lain. Jadi pahala kita akan dapat secara berterusan. Yang kedua ialah menjamin kelangsungan operasi melalui suntikan dana daripada pewasiat. Ini berlaku apabila seseorang itu mewasiatkan harta kepada organisasi yang tertentu. Yang ketiga ialah dapat memanfaatkan harta untuk kebajikan masyarakat. Maksudnya, harta yang kita telah wasiatkan itu dapat digunakan oleh orang lain untuk manfaat orang lain yang masih hidup. Dan yang keempat ialah yang terakhir, dapat menjamin kebajikan orang yang hampir dengan si mati seperti anak angkat. Ini adalah kerana anak angkat tidak berhak mendapat harta melalui waris. Jadi apabila melakukan wasiat, maka orang yang hampir dengan si mati tersebut akan mendapat manfaat tersebut. Jadi begitulah murid-murid perbincangan berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu unit yang pertama di dalam tajuk pengurusan harta di dalam Islam, iaitu tajuknya ialah wasiat di dalam Islam. Jadi semoga anda dapat memahami apa yang kita telah bincangkan pada hari ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.